Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah yang diminati ramai, yang memaparkan isu-isu yang terkini dan yang semasa untuk kita fahami dan kita hayati. Dan pada kali ini tuan-tuan puan-puan, kita melahirkan rasa duka cita di atas apa yang berlaku di Palestin, dan kita mengutuk kekejaman Israel, Zionis dan Yahudi ini yang telah menyerang habis-habisan, dan sudah ratusan umat Islam di Palestin yang terbunuh, termasuklah yang ramainya ialah kanak-kanak, lebih daripada 100 orang. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita berdoa siang malam supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan menghentikan kekejaman ini. Barangkali ada di mana-mana doa kita yang tidak makbul barangkali, yang perlukan kita muhasabah diri dan kita menilai balik. Semua umat Islam di serata dunia berdoa, tetapi tidak makbul dan tidak menjadi kenyataan. Barangkali disebabkan dosa-dosa kita. Dan sebab itu pada petang ini Al-Kuliah ingin mengajak kita semua melihat dosa-dosa kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan dosa kita. Sebab itu Al-Kuliah menampilkan tajuk kepada kita pada petang ini dengan tajuk Taubat. Mudah-mudahan kita semua bertaubat dan kemudian kita berdoa, mudah-mudahan doa kita naik terus ke hadrat ilahi untuk disimbahkan hasilnya sampai ke penduduk Palestin, insya-Allah, dengan keamanan. Apapun puan-puan, seperti biasa, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan tentang taubat yang kita hendak bincang pada petang ini, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1800 886636, ataupun hantarkan soalan anda melalui email ataupun SMS. Kami akan bacakan 2 soalan yang terbaik saja, dan 2 soalan terbaik ini insya-Allah Pustaka Salam bermurah hati untuk menyumbangkan 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sebagaimana tertera di kaca TV anda sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi semua, saya sebutkan tadi bahawa kita memang sentiasa melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti buat dosa. Dan kita tak mungkin jadi macam malaikat yang maksum, kecuali para rasul dan nabi-nabi saja. Apapun puan-puan, bersama saya pada petang ini untuk mengupas tajuk taubat, tak lain tak bukan ialah pakar taubat kita. Bukan pakar taubat, pakar taubat. Itu yang bahagia Ustaz Ruslan Muhammad, iaitu pensyarah kanan Universiti Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dalam perempuan adalah Ustaz Ruslan yang akan bicarakan tentang tajuk taubat pada petang ini. Dan sebelum kita pergi ke akar umbinya ataupun pergi ke pucuknya, alangkah baik kalau kita pergi kepada yang paling penting sekali, ialah nak tanya Ustaz, apa itu taubat? Apa definisi taubat sebenarnya? Dan apakah bezanya dengan orang kata istighfar ke Ustaz? Apakah bezanya? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-Fadil, sahabat saya Ustaz Fauzi, seterusnya tuan-tuan sidang penonton, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat masa waktu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk melangsungkan majlis kita pada petang dalam suasana yang cukup indah. Tetapi sebagaimana kata Al-Fadhil Ustaz tadilah, ya, dalam suasana kita menikmati keindahan alam ciptaan Allah dalam suasana sebegini baik, pada masa yang sama sahabat-sahabat kita umat Islam yang merupakan rakan seakhir kita sedang dibalun, diganyang, dibunuh oleh musuh-musuh Yahudi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberikan kemenangan kepada Islam dan umat Islam, dan bertapak kemenangan itu insya-Allah bila mana orang Islam mencapai apa yang telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita merasa duka citalah, ya. Tetapi apapun keadaannya, kita hendaklah melewati batas-batas yang agama berasaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita petang ni, mungkin saya boleh terimalah pandangan Al-Fadhil pengusi tadi, mungkin di antara ujian, bencana, musibah yang menimpa kita ini, sebabnya adalah kerana kepincangan kita sendiri.
Kerana mungkin faktor dosa yang telah kita lakukan, kesilapan telah kita amalkan dalam kehidupan kita. Kerana tangan-tangan kita, boleh jadi itulah di antara apa yang Allah gambarkan dalam satu ayat di dalam surah Ar-Rum. Allah berfirman, di antaranya Allah sebut kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah berlaku kemusnahan, kerosakan, musibah, bencana kerana disebabkan tangan-tangan manusia, kerana perangai manusia. Jadi wajarlah kita dalam perbincangan petang kita nak bercakap tentang satu isu yang penting yang disebutkan Imam Nawawi sebagai satu perkara yang berkait dengan soal kehidupan kita, iaitulah taubat. Kerana taubat ini merupakan amalan yang cukup dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang dikemukakan pada saya sekarang ialah apa makna, apa pengertian taubat itu sendiri. Perkataan daripada taba, yatubu, taubatan. Tuan-tuan sekalian, kalau dilihat kepada makna Dewan Bahasa dan Pustaka, saya ambil dulu dalam maksud Dewan Bahasa dan Pustaka, disebut taubat itu ialah sesal akan dosa dan berazam tidak akan berbuat dosa lagi. Itu terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi kalau kita dari sudut pandangan ulama bahasa, Al-Farazdaq sebagai contoh menyatakan bahawa taba ataupun taubat itu ialah kita kita kembali ar-ruju' ila al-haq, kita kembali kepada kebenaran yang sebenarnya, iaitu kita mengambil tapak-tapak untuk kembali kepada fitrah kita yang asal. Kerana pada hakikatnya hidup kita ini bermula fitrah yang bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan tidak berdosa, suci dan bersih. Itulah fitrah kita. Bermakna, kata para ulama kita salafun as-salah, artinya kita ini tak berdosa, tetapi disebabkan oleh kedangkalan kita, kesilapan kita. Bahkan itulah yang disebutkan Al-Fadhil Ustaz tadi, iaitu kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada kesilapan yang dilakukan, sama besar atau kecil, tetapi itu hakikat. Jadi kalau ikut bahasanya ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Nawawi berkata bahawa memang pun bila kita bertaubat, kita seolah-olahnya kembali pada fitrah kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Sabda Nabi dalam hadis yang sahih, seorang yang bertaubat, bila dia bertaubat, dia kembali kepada Allah seolah dia tak ada dosa lagi dah. Jadi hakikatnya dari sudut pengertian bahasa dan istilah, taubat ialah kembali berpegang dengan kebenaran dan mengambil bisyarah salafun salih berkata bahawa seorang itu kembali kepada pertama kepada ilmu dan iman. Itulah taubat. Yang kedua, kembali kepada proses pembersihan diri dan jiwa. Yang ketiga, kembali kepada Allah dalam keadaan menerima hakikat kehidupan ini. Jadi proses taubat ini tuan-tuan, proses yang wajib dalam kehidupan kita, dan ulama kita berkata sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Nawawi sahib Riyadhus Salihin, qala al-ulama at-taubatu wajibun ala kulli dhanbin min kulli dhanbin, maaf ya, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Dosa kalau berlaku kita kena bertaubat, itulah wajibnya dalam kehidupan kita. Al-Fadhil Ustaz, wallahu alam. Ya, terima kasih Ustaz. Kadang-kadang kita pernah dengar orang sebut Ustaz, ini kamu kena taubat ni, ini kamu kena istighfar ni. Apa beza dia? Taubat istighfar, apakah sama Ustaz taubat istighfar ataupun ada beza-beza di mana-mana lah? Okey, terima kasih ya. Biasalah kita dalam pengucapan orang kita ni ya, taubat istighfar, istighfar taubat. Kalau kita lihat dari sudut akar umbi bahasa memang berbezalah ya, istighfar dengan taubat, tetapi dari sudut makna maksud ia bermaksud dalam maksud yang sama. Istighfar mana kita berusaha ke arah memohon keampunan. Taubat kita bersihkan dosa daripada dosa. Apapun keadaannya, kalau kita boleh terjemah dalam bahasa lebih mudah, istighfar itu ialah kita mengucapkan, kita ucapkan sebanyak-banyak kalimah istighfar, iaitu astaghfirullahalazim, iaitu kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. So istighfar datang daripada kalimah astaghfirullahalazim, dan itulah diajar Nabi SAW sampai Nabi kata, wallahi la astaghfirannallah, aku beristighfar saban hari aksar min 100 marah, lebih pada 100 kali. Adapun taubat merupakan satu amalan keseluruhan sehingga timbul penyesalan, keinsafan, tangisan air mata menitis dalam kerana kita nak balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar amalan yang baik, taubat pun di antara terjemah daripada istighfar itu sendiri. Wallahu alam. Ustaz, bila sebut taubat ni, barangkali makcik-makcik, pakcik-pakcik dan siapa-siapalah di rumah barangkali tertunggu-tunggu, apakah lafaz taubat yang orang kata yang patutlah, yang sebaik-baiknya kita lihat, baca dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada orang sebut Ustaz,
Aku taubat dah. Ataupun, I taubat tak nak buat dah. Adakah itu dikira lafaz taubat? Ataupun ada lafaz-lafaz khusus untuk kita katakan dia sudah bertaubat kepada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau orang kampung, aku taubat lah. Aku taubat dah. Orang bandar ni. Okey, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi, pengurusi. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tinjau dari sudut pandangan Al-Quran sendiri, ya, di mana di antara Allah berfirman kepada kita dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, iaitu kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubat yang nasuha. Kalau kita tengok daripada kandungan ayat ini, menunjukkan kepada kita bahawa persoalan yang paling utama pertamanya ialah kesediaan kita untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan dalam hati. Sebab itulah seorang ulama yang besar yang disebutkan daripada Al-Imam Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu, saya nak tengok petikan yang ada dalam nota saya ini, di mana disebutkan kepada kita minta Al-Qadadah. Qadadah dalam kata-katanya menyatakan bahawa an-nasuh itu ialah as-sadiqah, mana kita benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menerima apa saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak dosa kecuali Allah sedia mengampunkannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Subhanallah. Allah berfirman, dan mana-mana orang idza fa'alu fahishatan, bila mana dia melakukan perkara yang buruk dan keji, zakarullah, dia terus ingatkan Allah. Ingatkan Allah ini, kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibn Abbas, ialah kembali kepada Allah dengan taubat istighfar. Bermaksud dia menangisi di atas dosa kesalahannya, sama ada dengan ucapan istighfar ataupun dia melahirkan rasa penyesal dengan ungkapan aku menyesal, lalu timbul penyesalan itu. Jadi kalau kita kembali dalam keadaan kita menyesal, itu adalah merupakan tanda kita insan dan sedar. Persoalan sekarang, kita nak istighfar astaghfirullah ke, ataupun kita timbul penyesalan dengan air mata, itu dianggap cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kata Al-Farra menyatakan bahawa orang yang bertaubat itu bermaksud dia menyesali. Dia menyesali dan dia insaf terhadap dosa dia buat. Dia merasakan kalau dia terus berdosa, dia akan terbeban dengan benda-benda yang boleh merosakkan kehidupan sepanjang masa. Sebab dosa ini, kalau ikut kepada pandangan para ulama kita, dia umpama gunung yang akan runtuh. Ini hadis Nabi SAW. Kerana orang mukmin, kata Nabi, yara az-zunub ka'annal jabala yaqa'u ala anfi. Itu orang mukmin. Dia tengok dosa ni bagaikan bukit nak runtuh ke atas batang hidungnya. Tapi orang munafik dah. Dosa itu bagaikan lalat atas hidung, dia tepis begitu je. Jadi tengok tuan-tuan, kata Al-Farra dalam kata-katanya, orang mukmin terasa betapa besar dosa ini sehingga dia boleh membebankan hidup, hati dan perasaan. Jadi kalau di situ keadaannya kita, persoalan sekarang ialah lafaz penting tetapi hati pun penting sama. Jadi kalau kita hanya sekadar kata aku dah istighfar dah, aku dah taubat dah, sakam taubat, tetapi kita kembali semula, maknanya kita ke mana-mana. Sebab itulah mesti ada kekuatan. Yang pertama, kata ulama kita, an yuqli' anil maksiyah, mesti kita buang maksiat pertama-tama. Yang kedua, ayyandama ala fi'al, kita menyesal di atas dosa kita. Yang ketiga, kita berazam ayya'zama alla ya'uda ilaihi abada. Kita berazam tak nak buat lagi dah dosa yang kita lakukan selama ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, panjang lebar Ustaz cerita tentang taubat tadi. Barangkali kita dah, orang kata apa, dah nampak dah sebahagian besar Ustaz ya, tentang orang kata apa, definisi taubat, beza dengan istighfar, apakah lafaz taubat yang patut kita ucapkan. Dan saya nak tanya Ustaz, kalau kita semayang Ustaz, kita ada syarat-syarat semayang. Ya, betul. Kalau kita ambil semayang pun ada syarat-syarat sah ambil semayang. Puasa pun ada syarat-syarat sah puasa. Orang boleh haji ni, ada juga syarat-syarat sah haji. Jadi taubat pun wajib ni, benda wajib mesti ada syarat-syarat je Ustaz kan, tidak main begitu saja. Boleh Ustaz ceritakan ada tak syarat-syarat untuk menyatakan bahawa puasa itu akan jadi sah dengan adanya syarat-syarat ni? Silakan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cukup wajar dan soalan yang memang pun perlu kita sama-sama timbulkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kita nak menyelesaikan ibadat kita, mestilah kita ikut landasan agama. Macam Al-Fadhil Ustaz kata tadi lah, ya, kalau nak sembahyang ada syarat-syarat sah dia. Bukan boleh main ambil wuduk kemudian berdiri tanpa ikut syarat-syarat. Nak pergi ke Mekah ada syarat. Apa lagi lah kita nak bertaubat.
Saya cuba mengambil pandangan yang telah dikemukakan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan ditafsirkan oleh kalangan ulama yang lain dalam beberapa tafsiran mereka. Termasuklah pandangan dikemukakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikami. Dalam kita nak bertaubat ini, ada syarat-syarat yang besar yang harus kita jaga. Yang pertama sekali ialah kita mesti ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana taubat ini bukan main-main. Kerana kalau kita main-main, dia menjadi satu masalah besar dalam hidup kita. Sebab ada satu hadis disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa musirrun 'alaihi kal-mustahzi'i bi ayatillahi ta'ala. Hadis Nabi kata, seorang yang mohon keampunan minadz-dzamb, daripada dosa, wa huwa musirrun 'alaihi, tapi dia ni ialah main-main lah. Dia kata ada peluang, buat lagi, taubat lagi. Arti dia main-main. Kata Nabi, kal mustahzi bi ayatillah, orang ni seolah dia menghina, mengejek Al-Quranul Karim, seolah-olah dia mengejek Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahawa syarat yang paling penting ialah, yang pertama ialah ada keikhlasan dalam kita bermohon istighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, kata para alim kita faham apa kita mohon itu, kita minta apa. Artinya, kefahaman dalam maksud kata ulama ialah kita menyedari apa kita minta, apa penyelesaian kita mahu. Kita ada kekuatan kesedaran. Bila mana kita sedar apa yang kita mohon, kita akan melaksanakan tugas taubat dalam keadaan kita insaf dan sedar. Dan kita ambil peluang benar-benar untuk bersihkan hati. Kan akhirnya, orang bertaubat, dia akan bersihkan jiwa, hati dan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ustaz ya? Tapi kita mungkin ada ruang yang lain. InsyaAllah. Jadi, tuan-tuan perempuan itulah beberapa syarat, banyak lagi ya. Kita akan bincang lepas ni. Itulah antara beberapa syarat yang wajib kita fahami sebelum kita betul-betul nak taubat. Tengok dulu apa syarat-syaratnya. Kalau ada syarat-syarat ini, barulah diterima taubat kita. Jangan taubat saja, minta taubat. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi selepas ini. Ya Habib Allah, dah hampir berlalu sebahagian perjalanan kita pun kita gunakan. Kita ada penonton-penonton sebenarnya daripada Bangsa Puri Permai, Sungai Besi. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, comel-comel mereka. Ya, segar-segar. Kita harap mereka pun bersedia sekarang untuk renew ataupun perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ustaz Ruslan nak tambah lagi tentang taubat-taubat. Apa tadi taubat, apa dosa kita dengan manusia Ustaz? Macam mana syarat-syarat untuk kita bertaubat dengan Allah? Barangkali senang lah, insya-Allah lah, direct. Tapi dengan manusia kadang-kadang sangkut juga nak mati. Kalau kita tak settle dosa kita dengan manusia, silakan Ustaz. Kita terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi, seterusnya tuan-tuan dan sidang penonton yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, satu di antara bebanan ya dalam kehidupan kita, dan ini pernah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, ialah bila mana kita berdosa dengan manusia. Berdosa dengan Tuhan, kita ada ruang peluang yang cukup besar, siang, malam, pagi, petang ya, untuk kita beristighfar, bermohon, merintih, menangis kepadanya. Malam pun boleh, siang pun boleh, di mana-mana pun boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah bersedia menerima kita, sebab Allah Tuhan dah kata Nabi dalam hadis yang sudah Nabi kata, innallaha yabsutu yadahu, Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat kita. Yang berdosa malam, Allah sedia ampunkan belah siang, yang berdosa malam, Allah ampunkan siangnya. Yang berdosa belah siang, Allah ampunkan malamnya. Arti 24 jam Allah sedia terima kita. Tetapi kadang-kadang masalah kita dengan orang ni, boleh dengan jiran sebelah rumah kita, dengan rakan sepejabat kita, dengan teman taulan yang kita mungkin dah berpisah jasad dengan mereka, dah mati mungkin, dah berpindah randa mungkin, dan bukan saja dengan rakan taulan, mungkin keluarga kita, mak bapak kita yang telah pergi meninggalkan kita, saudara mara yang berpisah kita. Persoalan ini kadang-kadang menjadi bebanan. Kata Imam Al-Qurtubi, ini bebanan. Sebab itu maka dalam hukum beragama, taubat ataupun mohon keampunan orang ini memang tak boleh kita biar begitu saja. Sebab itulah dalam hukum kita bertaubat dengan Tuhan boleh selesai, tapi dengan orang belum tentu. Sebab itulah maka dalam hal ini dengan manusia syarat bertaubat itu besar sekali, iaitu kata para ulama kita, wa an yabra min haqqi sahibiha. Artinya
dalam kadar kemampuan kita. Katalah kita bersalah dengan orang, ya, kita pernah menipu, kita berbuatan dengan, kita pernah kata keji kepadanya. Kita kena cari orang tersebut. Kena carilah siapa orangnya. Kawan kita mungkin, rakan kita mungkin, untuk mohon keampunan, mohon maaf di atas dosa kita. Kena usaha. Tetapi dalam kadar kemampuan kita. Kadang-kadang masalahnya ialah kawan kita tak ada dah pergi meninggalkan kita, berpisah jasad dengan kita, dah pergi ke mana-mana yang dia tak meninggalkan kawasan kita. Ketika itulah At-Tabrani dalam satu kata-kata bahawa an yukthira, memperbanyakkan istighfar kepada Allah dalam tangis air mata, sebab kita menunjukkan tanda penyesalan di atas dosa dengan orang. Jadi moga-moga Allah itu Maha Pengampun. Sebab itulah dalam satu ayat Allah kata apa? Innahu huwal ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun kepada kita. Dalam satu ayat yang lain Tuhan kata apa? Ghafirudz dzamb wa qabilut taub. Allah itu jenisnya, sifatnya ghafirudz dzamb, Maha Pengampun dengan dosa-dosa manusia, wa qabilit taub, dan dia menerima taubat para hambanya. Jadi insya-Allah kita sebenarnya tidak sempit dada dalam hal ini. Selagi mana kita berada di atas landasan mahu bertaubat, beristighfar, Allah akan buka ruang peluang itu. Walaupun kita ada salah dengan orang yang kita mungkin dah berpisah dengan mereka. Usahalah tuan-tuan, puan-puan. Dalam konteks yang sama Ustaz Fauzi, mungkin satu amalan yang pernah disebutkan oleh para alim ulama kita salafun salih ialah kita memperbanyakkan sedekah jariah. Ya, makna kita yuksir fis sadaqati, dalam maksud kita banyakkan sedekah di atas nama orang tersebut. Kerana kita dosa dengan dia. Jadi kalau kita buat amal sedekah jariah di atas nama dia, pahala sampai ke dia, kita pun dapat sama. Moga-moga satu masa, satu ketika Allah akan ampunkan kita dan bersih kita daripada berdosa dengan orang. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, itulah antara beberapa syarat-syarat taubat yang mesti kita tunaikan, termasuklah dosa kita dengan orang. Jadi tuan-tuan puan-puan, bersama saya di pentas ini Puan Susan namanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada wajahnya ada nur taubat, insya-Allah lah, ya. Jadi barangkali nak apa Susan nak tanya Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Su daripada Pansapuri Permai. Saya nak tanya Ustaz, Allah Maha Pengampun, namun Nabi Muhammad SAW menjelaskan dosa yang tidak diampun ialah syirik. Boleh Ustaz jelaskan sebabnya? Okey, terima kasih kepada Puan Su, ya. Tapi dia Puan Susan tadi, saya ingat bagi Susan mana, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik. Hakikatnya dalam hukum beragama ini tidak ada satu dosa kecuali Allah sedia mengampunkannya. Allah sedia mengampunkannya. Sebab itu dalam Quran dapati banyak ayat Allah sebut kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Yukaffir ankum sayyiatikum. Allah sedia mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Memang satu di antara amalan yang kalau tak kena cara Allah tidak ampunkan, iaitu syirik. Ini berasaskan ayat An-Nisa 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di mana ayat yang bermaksud Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik, tapi Allah sedia mengampunkan dosa-dosa yang lain. Dosa bunuh orang, dosa mengumpat, dosa mengeji, dosa tikam ekor, tikam apa lagi, ya. Itu Allah ampunkan bila kita mohon keampunan dengan bersungguh-sungguh nasuha. Tapi syirik tidak. Tetapi ada para ulama mengatakan dalam tafsir ayat ini bukan bermaksud mutlak, tidak. Kerana bila seorang syirik pada Allah sekalipun, dia tiba-tiba insaf dan sedar. Dia merintih, dia berdoa, dia bermunajat, dia menangis, lalu timbul penyesalan di atas dosa syirik pada Allah. Maka dia timbulkan semula keinsafan dalam bentuk bermohon keampunan. Kata ulama-ulama kita, Allah tetap Maha Pengampun. Maka ayat ini bukan bermaksud larangan mutlak untuk tidak terimanya orang syirik, tidak. Tetapi dalam maksud untuk memberi kekuatan. Orang syirik, kalau dia dah insaf, dia boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, kepada saya melihat itu ada kebenarannya. Sebab Allah tidak zalimi hambanya. Walaysa bizzallamin lil abid. Allah dah istilah dalam Quran, dia tidak zalim pada para hambanya. Jadi kalaulah seorang yang syirik, katakan seorang penyembah berhala, contohnya, ataupun seorang murtad, tiba-tiba Allah kata tak diterima taubat sama sekali, itu tanda kezaliman. Sedangkan Allah Maha suci pada sifat zalim. Laisa bizallamil abid. Allah tidak zalim, dan zalim ini bukan sifat Allah.
haramtu zulma ala nafsi. Dalam hadis kursi, Allah kata, aku mengharamkan zalim itu berlaku dalam diriku kepada Allah. Allah kata, ini menunjukkan bahawa Allah tidak zalim. Sebab itulah orang yang syirik ada ruang peluang, tapi dia benar-benar nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Biasa Ustaz kita dengar kalau orang kata, memang ada hadis pun sebut, kalau kita ambil semayang, gugur dosa-dosa kecil kan. Kalau kita bersedekah pun gugur dosa. Kalau kita semayang pun gugur dosa juga. Kita puasa pun gugur dosa juga. So, dia kata buat apa taubat? Dah gugur dosa dah. Pergi ke masjid pun satu langkah gugur dosa, dua langkah dua dosa gugur. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan kaitannya dengan apa yang saya sebutkan tadi? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi. Kalau ikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, amalan-amalan kebiasaan kita, contohnya kita tolong orang, gugur satu dosa. Langkah ke masjid, satu langkah gugur dosa. Kedua, gugur dosa. Kita istighfar sekali, gugur dosa. Memang betul. Tetapi kata Imam Ghazali, yang gugur itu dosa-dosa kecil kita. Tapi dosa besar tak tergugur dengan cara tersebut. Artinya, selagi mana kita tidak benar-benar bertaubat dengan suasana nasuha, air mata menitis, kemudian menyesal sungguh-sungguh, berazam tak buat lagi, dosa kita tak gugur keseluruhan. Sebab itulah maka dalam hal ini kata ulama kita tidak boleh menjadikan dosa, tak boleh mengambil sikap seolah-olahnya buat benda kecil dosa gugur. Tidak, kerana dosa kecil boleh gugur tapi dosa besar belum tentu. Sebab itulah orang mukmin dia sentiasa berada dalam keadaan merintih berdoa sepanjang masa, pagi, petang, siang, malam. Sebab itulah kata Allah dalam satu ayat Al-Quranul Karim, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ayat ini sebenarnya dalam satu surah An-Nisa, Allah kata apa? Hanya Allah menerima taubat orang-orang yang buat kerja dalam keadaan dia itu jahil. Jadi kalau katakan seorang hamba Allah tadi, dia kata, aku ni kalau pergi masjid selangkah, dosa, habis. Pagi besok, tikam ekor lagi contohnya. Orang ni permainkan Allah, permainkan Tuhan. Sedang Allah sedia mengampun dosa orang jahil. Jadi orang yang sengaja buat dosa, maka dia pandang Allah itu maha pengampun, itu silap. Saya dah bacakan hadis tadi. Ya, di antara kata Nabi SAW, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa musirrun alaihi kal-mustahzi'i bi ayatillah. Orang yang meminta ampun kata Allah, tetapi dia keadaan musirrun. Musirrun maknanya berterusan, berkesinambungan, nak buat saja dosa, padahal minta ampun. Orang ni kata Nabi, kal-mustahzi', orang tu seumpama dia memandang hina, mengejek-ngejek ayat Allah Subhanahu Quran. Ini satu amaran tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, dosa kecil boleh diampun dengan amalan kecil, tapi dosa besar tetap kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan, walaupun kita dah dosa kecil kita gugur, tapi jangan lupa dosa besar tidak gugur dengan mudah kecuali dengan taubat nasuha, bukan dengan taubat sambar belacan. Apa tuan-tuan, kita berehat dahulu, kita jumpa. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersua kembali dan saya harap tuan-tuan masih segar lagi untuk kita teruskan perjalanan al-kuliah kita dengan tajuk taubat, dan kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Rasulullah Muhammad, pensyarah kanan daripada Universiti Malaya. Dan kita bagi peluang dulu kepada penonton-penonton studio yang datang dari jauh untuk tanyakan soalan kepada Ustaz. Silakan. Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nurul Azlina dari Pansapuri Permai. Saya nak bertanya, adakah taubat nasuha itu hanya sekali dan berapa lama kita nak kena lakukannya? Okey, terima kasih Nurul. Silakan Ustaz. Terima kasih, soalan yang cukup cantik. Apakah taubat nasuha itu hanya sekali, berapa lama? Pertama sekali, medan taubat ini adalah medan yang terbuka, siang, malam, petang dan pagi. Allah bagi ruang dan peluang sampai bila tuan-tuan? Sila penonton, sampai nyawa ke halqum. Dah nyawa ke situ, jangan harap Allah buka pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah sedia menerima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. Kalau dah nyawa-nyawa ikan, pada masa itu tak ada lagi pintu taubat dibuka Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud waktu sehat, waktu kita dah sakit-sakit sikit, waktu kita duduk saja-saja, waktu kita duduk makan, waktu kita belajar. Artinya peluang itu peluang Allah buka kepada kita. Persoalan sekarang ialah taubat nasuha itu bagaimana? Ini mungkin isunya. Taubat nasuha itu kata
Ad-Daqqaq dan kata Qatadah dan kata Farra, ini ialah kita ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat yang dibacakan seawal-awal tadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha ini kata, kalau dilihat kepada tafsiran Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, menyatakan bahawa taubat itu dalam maksud kita sentiasa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal sekali dua kali lah. Artinya kita sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting adalah tuan-tuan sekalian, taubat medan yang terbuka kepada kita. Cuma jangan kita bersandiwara dengan Allah seolah-olah taubat pagi, malam nanti cari peluang. Tidak, itu namanya main-main. Jadi kita kena ada kesungguhan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, kita bacakan dulu soalan SMS daripada hamba yang melihat. Yang lain tak melihat, dia seorang yang melihat. Dia kata, Ustaz, bila sudah bertaubat nasuha, perlukah kita menceritakan kepada keluarga ataupun siapa tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan yang boleh mengaibkan? Jawab Ustaz, jangan tak jawab. Silakan Ustaz. Oh, ditulis begitu Ya. Saya akan jawab insya-Allah. Hamba yang melihat, maka saya hamba yang bercakap, ya. Alhamdulillah. Bila dah bertaubat, mana dosa-dosa kita buat mengikut hukum agama, tak perlu kita nak heboh-hebohkan, tak perlu kita nak buka-bukakan. Tutuplah dosa tersebut. Allah Maha mengetahui. Sebab tu dalam hukum beragama, kalau ada dosa-dosa yang kita buat dan kita bertaubat, itu antara kita Allah Subhanahu wa taala. Amat berbahaya kalau kita buka balik. Kalau dalam hukum rumah tangga, perang dunia ke-8 tuan-tuan, suami isteri, walaupun dah bertaubat, mesti akan berlaku masalah. Sebab itulah kita dengan Tuhan selesai. Dengan orang, kita dah mohon taubat dengan Allah, selesai dengan orang. Jadi tak perlu kita nak buka-buka. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Kita ada soalan lagi, soalan SMS Ustaz. Tak ada nama sini. Tapi soalannya cantik Ustaz. Memang saya pilih betul-betul bagus ni. Harap-harap semua dengar lah. Dia kata, Ustaz, bagaimanakah cara untuk saya bertaubat di atas perbuatan saya yang selalu membazirkan harta pejabat? Seperti contohnya, ialah harta kerajaan dan harta pejabat, kertas-kertas, contoh alat tulis, kertas-kertas digunakan untuk photostat, brosur-brosur, direct selling dia dan sebagainya. Alat tulis bawa balik ke rumah untuk anak-anak menulis kat sekolah. Jadi, cara nak taubat Ustaz macam mana Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. Ya. Sekurang-kurangnya soalan ini memberi suatu kesedaran. Saya rasa bukan kepada si yang bertanya, kepada kita lah. Dan saya pun seorang pegawai kerajaan juga, yang mungkin ada di sana langkah-langkah sumbang kita dalam kerja seharian kita. Jadi persoalan sekarang ialah, keinsafan ini saya cukup akui, cukup hebat, ya. Ada timbul kesedaran. Yang penting ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak-banyak, solat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rintih kepada Allah. Yang keduanya ialah, kalau kita berpeluang untuk menceritakan kepada bos kita. Saya kata tadi, memang asalnya kita tak mencerita, tapi ada peluang, seorang sama seorang ceritalah bahawa saya buat kesalahan dan saya mohon maaf dan saya berdosa dekat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita dah sedar itu kesilapan kita, maka cukuplah di situ, jangan kita ulang lagi perkara yang sama kali kedua, ketiga, empat. Wallahu a'lam. Okey. Barangkali ada satu soalan daripada penonton kita. Kak Mastura, silakan Mastura. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Mastura dari Sungai Bersih. Saya ada satu soalan, itu bagaimana untuk menghilangkan perasaan serba salah yang telah menghantui kita disebabkan dosa-dosa lampau walaupun kita dah bertaubat Ustaz? Terima kasih. Perasaan serba salah, was-was ini adalah daripada gangguan syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan bahawa syaitan tetap akan mengganggu manusia. Yang bersalah dia ganggu, yang tak bersalah pun dia ganggu kita. Apalagi yang bersalah. Sebab itulah kadang orang bersalah, dia akan hilang segala-gala, dia akan lupa. Dan ini kita tidak nafikan. Kadang-kadang ada sikap serba salah, itu gangguan syaitan. Sedangkan kita dah istighfar, bertaubat, maka perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyakkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Banyakkan baca Quran. InsyaAllah syaitan tidak akan dapat mendekati orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak akan melekat dalam dada orang-orang yang sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena lawan mereka yang syaitan yang berusaha untuk merosakkan kita. Wallahu a'lam. Ya, itulah Ustaz. Sebenarnya kita dalam Pompam bukan sekadar kita ada penduduk bangsa Puri Permai Sungai Bersih saja, kita juga ada peranita
daripada kem Sungai Besi bersama-sama dengan penonton-penonton di studio pada petang ini. Apa pun perempuan, kita nampaknya rasanya untuk time kita berehat barangkali, penerbit, bukan begitu? Apa salahnya kalau kita segarkan badan dahulu, kita exercisekan. Ia ada di penghujung rancangan, apapun kita masih ada masa lagi untuk kita sembang-sembang, kita berbual tentang tajuk taubat bersama dengan Ustaz Ruslan Muhammad, pensyarah kanan Universiti Malaya, dan kita ada Puan Halimah untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz. Silakan Puan Halimah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Halimah dari PPI Raya Permai. Ingin mengajukan soalan kepada Ustaz, iaitu bagaimanakah taubat boleh menjadikan manusia cinta kepada Allah? Cantik soalan tu. Ini soalan tasawuf Ustaz. Taubat, akhirnya kita sayang kepada Allah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar, ya. Soalan macam ni saya kira sebagai soalan yang kemuncak lah, ya. Sebab hakikat orang bertaubat itu ialah dia telah cintakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan mungkin kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahmatullahi alaihi. Kerana hakikatnya orang bertaubat itu sudah menandakan dia memang cintakan Allah SWT. Sebab orang tak bertaubat, dia tak cintakan Tuhan lah, ya? Sebab tu dia degil, engkar, durhaka. Dia lupa nak bertaubat sebab dia tak cinta. Jadi maknanya, bila mana puan, tuan-tuan, kita kembali pada Allah, itulah tanda kita benar-benar cinta. Tinggal lagi lah bagaimana kita semaikan benih-benih cinta tersebut. Itu persoalan kita. Sebab itulah antara caranya ialah kita mestilah berada dalam suasana ilmu, suasana iman, dekati orang-orang soleh, membaca Al-Quran sentiasa, istighfar sentiasa. Tapi kalau kita bertaubat, besok buat lagi, arti itu bukan cinta pada Allah. Itu satu kepalsuan. Jadi untuk menjadikan kita makin cinta, carilah ruang-ruang yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, kalau kita sebelum ini tak cintakan ilmu, tak mengaji, tak belajar, langsung tak hadir ilmu. Dengan kita bertaubat, dekati, cari guru-guru yang alim, orang-orang yang faham, yang tahu, dekati dengan hal-hal agama. Insya-Allah akan bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Kita ada soalan lagi, Puan Rosita, silakan. Tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah hukumnya orang yang mempermainkan astagfirullah? Ada juga main astagfirullah. Mungkin dia baca dalam tandas ke. Contohlah Ustaz, ya. Main ala astagfirullah, bukan boleh kaya pun. Dia kata contoh Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Ialah mempermainkan astagfirullah dalam keadaan dia jahil, hukumnya boleh dimaafkan. Tetapi kalau mempermainkannya dalam dia tahu, memang dosa besar. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ini, saya nak kata bermain ke tidak, tak tahulah. Tetapi kadang-kadang kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya? Jadi itu pun masalah juga tu. Dapat duit hasil judi, alhamdulillah rezeki. Itu pun permainkan juga tu. Macam mana kita alhamdulillah duit yang haram? Dia tak kena. Jadi maknanya, ingat, kesucian kalimah Allah tak boleh dipermain-mainkan. Kalau Allah tetap mulia dan hebat, kita letak pada tempat dan pada waktunya. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Kita ada satu lagi Ustaz soalan. Ni peminat Al-Kuliah tanya. Dia pernah curi satu barang di supermarket. Barang tersebut dah lama dah. Barang tersebut dah rosak pun, dah tak gunakan radio dah rosak ataupun apa pun dah rosak. Perlu tak dia kembalikan barang walaupun dah rosak? Ataupun dia nak taubat macam mana Ustaz? Silakan. Yalah, saya sekadar dapat jawab soalan berasaskan hadis Nabi lah. Ustaz Fauzi pun dah baca di awal-awal tadi. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada terlanjur dalam amalan, dalam kehidupannya. Macam tadi, tercuri lah tu ya. Tercuri masa muda-muda. Orang tengah-tengah ya, galak, tengah galak. Di bahasa Kelantan ya. Tengah-tengah apa ni, muda, seronok. Tapi tiba insaf. Namun begitu apa yang berlaku ialah kita bersyukurlah wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang sebaik-baik, orang yang bersalah itu kembali pada Allah SWT, bertaubat. Dia tak payahlah cari penyakit nak ganti balik. Tak pasal-pasal kena tangkap, tak pasal-pasal ya. Cukup dengan taubat selesai masalah. Wallahu alam. Okey Ustaz, ini soalan daripada peminat Al-Kuliah juga. Dia tanya, kalau seorang bapa buat dosa katalah, adakah dia punya bala musibah tu boleh menimpa anak-anaknya Ustaz? Kalau suami buat dosa, adakah bala musibah boleh menimpa isterinya? Adakah dosa tu boleh menimpa orang lain sedangkan yang lain buat dosa? Kita pernah dengar barangkali sebab bapa buat dosa rumah terbakar dan anak perentung. Contohlah Ustaz. Boleh berlaku tak macam tu? Baik, soalan ini soalan cukup cantik. Sepatut di awal ceramah tadi, awal program kita ya. Tak apa. Dalam hal ini saya nak bagi dua jawapan. Pertama, pikul beban dosa orang tak ada dalam agama.
Ayah bersalah, ayah yang pikul beban dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tak akan pikul beban dosa orang lain. Suami salah, isteri tak pikul dosa suami. Suamilah pikul dosa. Anak bersalah, anak. Tetapi kesannya mungkin ada. Kalau si bapaknya bersalah dengan Tuhan, contohnya makan duit haram, rasuah, kesan pada anak mungkin ada. Anak besar dalam keadaan degil mungkin, hati tak bersih. Itu masalah lain. Jadi kita kena ingat itu. Maknanya seorang bapa, seorang ayah, tolong hindarkan dosa. Dia berdosa, anak tak pikul dosa dia, tetapi kesan dari moralnya mungkin ada. Keluarga pincang, kucar kacir, rumah tangga tak aman. Sebab ayah bersalah, suami bersalah kepada Allah SWT. Jadi kena jagalah. Maka dosa jangan dianggap main-main. Sebab tu Nabi kata orang mukmin dosa itu bagi bukit nak runtuh atas kepala dia, atas hidungnya. Orang mukmin insaf dan sedar. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Kita dah pemanggil Ustaz di hujung talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Siapa di sana? Saya Syahira. Ya, Puan Syahira, silakan soalan. Saya nak tanya. Ya. Teruskan. Dulu masa saya berumur 18-19 macam tu. Okey. Saya biasa kedai makan. Habis tu makan tak bayar. Okey. Habis tu macam mana kalau saya nak bertaubat tu, saya nak kena pergi kat kedai makan tu. Jumpa orang tu sah. Ada lagi tak orang tu? Ada lah. Okey. Dengar Ustaz cakap ya. Okey, Assalamualaikum. Okey, Ustaz, ringkas saja. Silakan. Puan apa ni tadi? Syahira. Syahira ya, Puan Syahira ya. Pertama sekali kalau kita dah buat dosa dan sampai kita bertaubat, selesai taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai ke peringkat nak cek kedai makan itu tidak perlulah ya. Tetapi apapun keadaan, saya bawa cerita Qurtubi tadi yang Tabari kata tadi bahawa untuk menambahkan bekalan pahala kita buat kebajikan di atas nama orang yang kita bersalah, niat kepadanya kebaikan. Dia tak perlulah Puan Syarah pergi kedai makan. Dulu saya umur 18, memang 3 kali sehari makan tanpa bayar ya. Tak perlulah ya. Kita dah istighfar dengan Tuhan, selesai. Tapi untuk menambah kebajikan si yang kita berdosa tadi, ingatkan pahala kepadanya, dia buat kebajikan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada satu lagi soalan peminat Al-Qulah. Banyak soalan Ustaz ya. Bagus soalan ni, dia tanya. Ustaz, adakah bila kita taubat kita kena sebutkan kesalahan yang kita buat tu? Contohnya, ya Allah Tuhanku, aku taubat padamu ya Allah, semalam aku mengintai nak darah mandi. Ya Allah Tuhanku, aku taubat sebab semalam aku sepak kepala anak jiran. Ya Allah Tuhanku, semalam aku curi selipar Pak Imam. Ada kena sebut ataupun tak payah sebut, kira umum? Silakan Ustaz. Cukup cantik Ustaz Fazli. Kebetulan saya pun ada catatan ini. Seorang mutasawwifah perempuan, iaitu Rabi'atul Adawiyah, yang pernah berkata istighfar dan taubat perlu disebut dalam hati tanpa disebut secara lisan. Artinya kita merintih kepada Allah SWT. Tak perlulah nak ulang saya bagian saya cinta anak dara orang, saya curi kereta orang, saya makan tak bayar macam tadi. Cukup dengan kita sebut dalam hati, aku bersalah pada ya Allah, ampunkan dosaku. Allah tu maha adil dengan kita, Allah maha mengetahui. Rekod Tuhan tu tuan-tuan memang dah sedia dah. Cuba kita mohonlah kepada Allah keampunan dengan hati kita yang tulus ikhlas. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Puan Suzan ada soalan? Silakan. Tak ada, tak apa. Sebelum kita pergi Puan Suzan, saya tanya dulu soalan. Ustaz ya. Sangat-sangat penting ni. Dia tanya macam mana kita nak tahu taubat kita diterima ataupun tidak. Dan taubat Ustaz berpeluh-peluh taubat ni. Macam mana nak tahu dia terima tak terima? Kalau haji mungkin barangkali kita tahu haji tu dah balik tu buah jadi baik ke. Kalau taubat macam mana Ustaz? Silakan. Cantik Ustaz Fauzi. Nak tahu tak tahu tuan-tuan, yang pertama di antara ulama kata ialah kita menjadi seorang yang al-mudawamatu 'alal khair. Kalau kita bertaubat pada dosa-dosa kita, akhirnya kemudian kita sentiasa seronok dengan kebajikan. Makna sebagai contoh, ada seruan azan, segera kita solat. Ada hal kebajikan, kita buat kebajikan. Itu tandanya taubat kita dimakbul Allah dan ada keberkatannya. Yang kedua, ialah bila mana kita rasa hibur di dosa kita lama. Duduk seorang-seorang kita rasa sedih, itu tandanya taubat kita Allah terima. Jadi maknanya sekurang-kurangnya, orang yang sentiasa seronok pada kebajikan, itulah pertanda bahawa dia benar-benar diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia cari peluang untuk buat baik, salah dosa apa dia taubat dia Allah tak terima. Wallahu a'lam. Okey, masih Ustaz, kita ada soalan lagi peminat di hujung talian. Assalamualaikum. Salam. Siapa di sana? Saya Miza daripada Keramat. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dalam surah Al-Taubah, tapi saya tak tahu yang mana. Macam kalau kita nak bertaubat, ada salah satunya. Kita macam kena bayar denda, macam berinfak ke jalan Allah. Betul ke Ustaz? Macam ibarat macam kalau kita pergi haji, kita buat kesalahan, kita kena bayar dam. Macam tu. Saya nak tanya.
Okey, kita dengar Terima kasih. sama-sama. Silakan Ustaz. Saya tak pasti sama ada benar ke tidak amalan tersebut, tetapi kalau lihat kepada ayat suci Al-Quranul Karim, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Artinya bila mana kita dah bertaubat, istighfar Allah SWT, kita dah selesai dengan Allah dari sudut amalan kita dosa-dosa lama. Persoalan kita nak tambah dengan kebaikan itu persoalan kedua. Jadi maknanya dalam ayat Allah kata dah kita bertaubat wa amal soleh, selesai dengan Allah SWT. Tapi memanglah dalam hidup ini kalau kita nak tambah kebajikan, infaklah, tak boleh sedekah sikit, banyak pun tak apa, tak ada masalah ya. Wallahu alam. Okey. Susan, ada soalan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Saya nak bertanya satu soalan lagi Ustaz. Iman itu bertambah dan berkurangan. Sejauh mana seorang Muslim dapat istiqamah dengan taubat mereka Ustaz? Sebab itulah ya, saya fikir jawapannya mudah saja. Untuk kita terus beristiqamah dengan taubat kita, pertama, tolong berada di jalan yang membawa kepada kebaikan. Itulah satu perkara yang paling penting. Pilih jalan yang boleh mau kita ke arah mendorong ke arah kebaikan. Arti kalau dengan orang, pilih kawan yang bermoral, berakhlak. Cukuplah berkawan dengan orang tak berakhlak. Suasana berilmu. Dekat dengan sebuah masjid. Kalau itu menjadi kekuatan kita, insya-Allah istiqamah kita dalam bertaubat. Tapi kalau kita bertaubat, hari ini bertaubat, besok kawan dengan orang minum arak lagi, akhirnya kita ke mana-mana. Kesitulah kita akhirnya. Jadi pilihlah jalan yang sesuai dengan apa yang kita mahu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, yang betul. Kalau orang yang baik. Suasana yang baik. Suasana ilmu tu ada. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz Ruslan. Dia pensyarah kanan UM. Dia boleh jawab, insya-Allah ya. Ni Ustaz, ni ada orang tanya Ustaz, peminat dia tanya. Saya dah bertaubat. Tapi masih lagi diuji oleh Allah Ta'ala. Di mana silapnya? Silakan Ustaz. Soalan ini saya kena buka apa yang dipandang oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata ada 4 peringkat orang bertaubat ini. Satu di antaranya orang yang bertaubat dan beristighfar tapi diuji dengan hal-hal yang bersifat keburukan. Ada tenggelam, ada yang tidak tenggelam. Dia kata Imam Ghazali, orang yang bertaubat kemudian tenggelam dalam keburukan dibimbangi kalau dia berada dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itulah bila kita bertaubat, tolong bina suasana beristiqamah macam tadi. Pilih kawan yang baik, suasana yang baik. Kalau itu berlaku, insya-Allah kita akan istiqamah. Ada halangan, kita boleh tempuhi dengan baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Itulah tuan-puan, pentingnya taubat dalam hidup kita sebab kita sentiasa terdedah kepada dosa 24 jam, satu hari satu malam. Jadi, setiap malam itulah kita istighfar, kita taubat dan kita salat sunat taubat kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Ruslan Muhammad, pensyarah kanan UM. Terima kasih kepada tuan dan puan penonton studio daripada Pangsa Peri Permai dan juga daripada Pranita iaitu Kem Sungai Besi. Terima kasih semua dan juga tuan dan puan di rumah. Jumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.